Beliau anggota kita Radali mengkecek dua kata tiga kata pada satu kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah selesai daripada ucap syekh anggota kita dan bagi syahadah adik-adik kita. Majlis kita yang ditunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti pada malam ini, saya ingin menjemputkan kepada Al-Fadil Tuan Guru, yaitu Bapa Haji Ismail Jujur, dan Tuan Guru seorang lagi yang bernama Ustaz Nurul Islam. Maka majlis kita tidak melewatkan masa. Saya ingin menjemputkan ahli panel kita berdua ini dengan segala hormat kepada syekh yang kedua ini. Falyatafaddal mashkura. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala syahru ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in ghamma alaikum fa akmilu iddata sya'ban salasina yawma. Yang berbahagia tuan pengerusi majlis, yang berbahagia tuan Imam Khatib Bilal ahli jawatan kuasa masjid Kampung Mekse, yang berbahagia ketua masyarakat Tok Nebeh, juga Nayuk Oboto semua. Alhamdulillah pada malam ni Babo banyak terima kasih pada Tok Ime yang mana jemputkan Babo sekali dengan Ustaz Nur. Malam ni akan pimpin majlis di dalam tajuk Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah kepada ibu bapa lek belakang, ibu duduk depan. Malam ni jangan pergi ke mana-mana. Dah kita ambil ruang ning-ning. Dah malam tak ada dah orang motong malam dah tak. Mereka werung hak baru-baru. Tak ada pihak motong dah malam. Semua beradu untuk nak dengar satu ceramah berkenaan dengan Ramadan. Mudah-mudahan ibu bapa hak mari malam ni jangan kita kelik malaikat selesai daripada baba dan ustaz kelik. Semua pakat sanggup belaka insya-Allah. Pada ibu-ibu hak duduk depan baba ni, malam ni kita dengar deh, lepas tu kita boleh buat amal. Insya-Allah malam ni bukan nak mari ceramah berkenaan dengan anak, suami, isteri, dok hak ni. Malam ni dalam tajuk khas yang kita akan bawa di dalam masa sejam setengah. InsyaAllah tak lama bapa, dua orang ni. Dan kalau setengah-setengah ahli final ni sampai pukul 12, pukul 1. Bapa takut kita tak semaya subuh ya. Dengar ceramah, dengar berapinya, subuh tak semaya. Hari ni insya-Allah kepada ibu-ibu Kampung Mekse yang dimuliai oleh Allah, juga bapa-bapa Kampung Mekse yang dimuliai oleh Allah, malam ni kita ambil masa ni supaya Allah bagi barakah kita di dalam umur yang ada. Saat ni supaya ngatuk guru dah kecek. Dia kata ni kali 10. Bapa duk mikir kok mana dia ni nok ni. Oh kena ya bila 10 tahun so. 10 tahun pula so ni dia kata. Bapa. Oh tengok. Oh bapa duk dalam akopak. Hingga sikit ada ya tua ada bapa sikit. Ni kita mudah ada ya sikit ni. Lepas tu hak duk suka tu berkali muda ada bapa lagi tak tahu tu. Dan insya-Allah mama dia malam ni anak tak apa boleh duk main gitu, tak apa boleh budak. We biasa dengan majlis ngajar, majlis tazkirah, majlis mengajar, majlis ceramah. We anak kita biasa belah aja duk main kat depan kita, tapi hati kita malam ni bukakan mendal kita, bukakan mata, buka telinga, jangan tidur. Sebab kalau mata pejam gini, linga pun terkatuk juga. Jangan katuk lubang hidung, nanti mati tu.
InsyaAllah ibu-ibu yang dirahmati Allah, round mula-mula ni bapa jemput ustaz dulu untuk bawa piping majlis di dalam 45 minit malam ni InsyaAllah, dan bapa akan menyusuli sebelah belakang InsyaAllah. Jangan ketinggalan ke mana-mana malam ni. Kita rebutkanlah peluang masa ni yang Allah bagi. Bagaimana pengurusi hak besar saat ni kata ada kali 10 ni InsyaAllah. Kemungkinan kita tahu dah kata kita duduk akon mana. Akon ni bapa nak royak ya tak royak akon ni. Bapa nak royak akon ni sikit. Akon 5 ya royak dah ulai lagi ke sejik, ulai lagi ke hospital. Akon ni hak akhir ni bapa nak royak ulai lagi ke Jamil pula hak tu. Neh. Batu pula anak nak lari dah kan. Berak semua datuk aku ni deh. InsyaAllah mak-mak dia malam ni kita dengar ustaz dia paling muda pada bapa, dia akan bawa ceramah bertubi-tubi malam ni. Dan insya-Allah kita dengar kelebihan Ramadan wiwasara nak ratik ni. Supaya kita dengar kelebihan kahwin ni. Dengar kelebihan kahwin ni. Bos sudah orang ceramah nak nikah lalu gitu. Malam ni kita dengar kelebihan Ramadan. Insya-Allah esok hari Taksin, hari gapo hari orang tengok anak bulan. Kalau nampak anak bulan esok dah dengan mana malam tu boleh kita kata nawaitu sauma ghadin. Insya-Allah. Malam ni kalau kita kata malam belum daripada last week. Tapi bagi bapa ada ceramah so lagi malam esok. Oh kita kata malam esok, malam tengok anak bulan pun ceramah lagi. Ya malam tu malam raya insya-Allah. Malam ni kita bagi mai pada ustaz dia boleh bawa dari majlis orang Malaysia. Lepas tu bapa terima kasih orang Malaysia ni ada perubahan. Dulu bapa naik stage ni bapa tak takut mana nak gutuh kan. Moh kolah dah sini. Dulu stage molek sini. Lah ni jadi moh kolah dah. Berkat deh bapa mari dengan ustaz boleh tengok kegiatan orang kampung. Bapa sedap. Mari kali lagi kena ada ubah pula. Kolah ni bapa nak ayak. 2 lapis tu email. Mana tu email? Duk bucu mana? 2 lapis bukan selapis dak. 2 lapis ni 14 aja nak madah sikit lagi ni 2 lapis ni. Pasal anak kita ni kau bertamu ramai. Pasal kita duk ceramah keluarga sunnah, kita nak anak ramai. Bapa sendiri hok duk kecek anak ramai. Malam ni tak usah tanya bapa lah anak berapa. Anak ramai. Insya-Allah. Sekolah naik 2 lapis, 3 lapis je. Kapur Malaysia tak ada tanah, kena naik kot ni. Naik ke atas. 3 lapis ke. Orang kapung tak kena duit gaji dia wi makan nasi. Kalau hak kita dah gaji apa lagi kalau hak kita dah. Insya-Allah taala ni ustaz tarikat dia senyum babo ke kecek hak tu Sebab ustaz ni kita kata pengorbanan dia paling besar sekali. Sebab anak kita nak juru sebab ya. Ini dia insya-Allah. Malam ni kita jemput ustaz dulu untuk bawa dalam tajuk Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah ta'ala mabah nanti round start lagi sebagai penutup majlis insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أنزل لكم شهر العظيم
syahrul mubarakun wa syahrul fi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji Ismail, dan terima kasih kepada Tu Imam Khatib Bilal, dan terima kasih kepada Tuk Nebel, Tuk Meneh semua, dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan selamat di akhirat nanti insya-Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur sekali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita nantikan, yakni Syahrul Ramadan. Yang kita tahu kata Syahrul Ramadan ni, bulan Ramadan ni adalah bulan yang dinantikan. Ulama dulu dia buat siap masa Rajab lagi. Apabila datang Rajab, bulan Rajab ada dalam Rajab, yakni kemuliaan Rajab. Gapo kemuliaan Rajab? Yakni Isra Mi'raj. Lepas tu masuk pula bulan lepas pada Rajab, yakni Syaban. Lepas pada Syaban, Ramadan. Sebab tu ulama bagi tahu Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, dan Syaban adalah bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan adalah bulan umat, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita muncak kita ni ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Gapo? Sebab kita doa kepada Allah, Allahumma barik lana Rajaba. Masa bulan Rajab lagi kita berdoa kepada Allah. Nah, sebab tu ulama-ulama dulu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ulama dulu sebelum nak datangkan Ramadan, mereka buat siap hati mereka suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, bulan Rajab lagi dia mau siap Lepas tu sudah Rajab, Syaban pula. Sehingga ulama bagi tahu Nabi puasa bulan Syaban yang paling banyak sekali. Allahu Akbar. Dah, kita bulan Syaban kita puasa sehari ya. Nah, puasa sehari 15 Syaban kita puasa. Mama dia tahu tak? Masa kita puasa pada bulan Syaban tu, satu hari ni Allah Taala bagi pahala kepada kita. Dah, ulama bagi tahu sehari masa kita puasa bulan Syaban, seolah-olah kita ibadat kepada Allah lebih baik pada 90 bulan. Allahu Akbar. Ini yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Lebih-lebih lagi yang kita tunggu-tunggu, Syahrul Ramadan, Syahrul Azim, bulan yang barakat, bulan yang sangat tinggi, bulan yang sangat mulia, bulan yang Allah Ta'ala gana pahala. Ulama bagi tahu kata kita buat pahala sunat, kita semaya sunat. Hak sunat kita semaya Allah Ta'ala ganti dengan fardu. Dikirakan fardu pada bulan puasa lah, bulan lain tak kira. Tapi nak ayat kata bulan puasa kemuliaan dia. Sebab tu bulan puasa hak depan kita ni, sehari dua lagi ni, sekira esok malam. Tak itu kau? Mana tak esok malam, kadang kita nampak anak bulan, maka wajiblah kita puasa pada hari Selasa. Nak ayat kata jarak kita di antara nak puasa esok, bukan kata satu hari lagi. Sebab tu bulan Syaban manusia galik reka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah ulama pesan kepada kita kena buat siapa ni, yakni satu, hati kita kena suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena bersih. Dah. Apabila hati kita bersih, bermakna kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama ada buat cadangan kepada kita, yakni apabila datangkan Ramadan. Apabila masuk Ramadan, dalam bulan Ramadan, ulama bagi tahu kepada kita, benar hak kita tak boleh nak buat. Makna kita kena tinggal lah. Jangan duk banyak pada bulan puasa. Bukan kata siapa puasa ni banyak kita buat amalan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Sebab tu ulama bagi ni kepada kita supaya kita ni mudah nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengar molek dah, sebab masa kita ni terlalu cepat. Nah, sebab tu kita kena tawajuh dengan supaya kita nak buat persiapan. Nah, kita nak bersih hati kita untuk nak buat siap supaya nak sambutkan bulan Ramadan yang boleh dinantikan. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ulama buat cadangan kepada kita, bulan puasa yang kita kena jauh 3 kali ingat molek. Bermakna kena tinggal benar tu.
Salah satu ulama bagi tahu jangan tidur banyak bulan puasa. InsyaAllah kan? InsyaAllah kan? Bulan puasa ni tak boleh tidur banyak. Walaupun Nabi kata tidur bulan puasa tu seolah-olah ibadat. Kita kena faham kata Nabi bukan murak lagu tu. Ibadat lagu mana? Sekiranya kita bangun malam, pagi kita puasa dan kita penat. Apabila kita penat, bermakna kita tertidur. Tidur itulah dikirakan ibadat di segi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata ambil yak Zuhur tidur sampai asar, yak asar tidur sampai maghrib, itu bukan dia. Nah, sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bulan puasa kita kena tinggal tidur banyak. Tak boleh tidur banyak. Tinggal benda tu. 3 perkara amal nak kecek supaya kita kena tinggal pada bulan puasa, jangan tidur banyak. Boleh insya-Allah kan? Jangan tidur banyak yang pertama. Yang kedua, bulan puasa juga jangan ada sifat malah. Nak malah tak boleh kita pada bulan puasa. Sebab apa? Sebab puasa ni sebulan setahun sekali. Bermakna Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalaulah kita boleh tengok, kalaulah kita boleh dengar ahli kubur lagi suka, gembira. Sebab apa? Untuk nak sambut Ramadan. Allahu Akbar. Sebab ulama bagi tahu kata bulan puasa juga orang yang duduk dalam kubur Allah Ta'ala apa yatud. Bermakna Allah Ta'ala tak sesa pada bulan puasa. Sebab itulah ahli-ahli kubur ni dia suka, dia gembira apabila datang Ramadan. Yang kedua, kita nak malah pada bulan puasa tak boleh. Bermakna kita kena kecek ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak. Sebab pada bulan puasa setan dirantai-rantaikan. Di hari ni kita ada banyak waktu kita malah lagi semaya. Sebahagian semaya kita ni tak sempurna lagi. Nah, sebab tuan-tuan kena ingat malam, semaya ni adalah satu rukun, semaya adalah satu amalan yang di sisi Allah Ta'ala ni penting di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semaya amalan yang pertama yang Allah Ta'ala kira di hari akhirat lepas pada mati sekali lagi. Sekiranya semaya kita sempurna, maka amalan lain turut sempurna. Sebab tu di hari ini kita kena cek, kita kena sempurna semaya. Sebab semaya adalah tiada agama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dua. Bermakna kita nak guna sifat malah dalam bulan puasa tak ada dah. Kita nak apa panggil? Kita nak alasan tak boleh dah. Sebab ulama bagi tahu kata setan tu hari ikat dah. Ambil setan ikat patu tahu dalam laut. Patu kita rana tak semaya lagi. Kadang-kadang subuh kita tak boleh nak bangun lagi, kadang-kadang tak boleh nak sahur lagi. Itu adalah nafsu kita. Sebab tu kita kena bangun, kita kena jejak nafsu kita. Dua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga Nabi riwayat kata bulan puasa juga kita kena tahu, bermakna kita kena tahu terus sifat-sifat. Yang ketiga, yakni sifat mupak. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang bulan puasa duk mupak sedap kecek lagi hak orang. Sedangkan kita kena ingat molek, sekiranya kita puasa pagi, malam tarawih lagi, pagi puasa, semalam tarawih lagi. Orang semaya tarawih, tuan-tuan, mama-mama dia, kita yang ni putus asa. Di hari ni kita kena lagi cari tempat pendek-pendek. Kena ingat ulama bagi tahu, sekali kita sujud maya sunat tarawih. Sekali sujud Allah Ta'ala bagi pahala 1,500. Allah. Sekali sujud pada bulan puasa. Siapa-siapa yang sujud semaya sunat tarawih, sekali sujud Allah Ta'ala bagi 1,500 pahala. 2 kali apa? 2 kali 3,000 pahala. Sebab tu di hari ini kita tak ada alasan. Yang ni buat alasan. Nak raya kata banyaknya pahala kita pada bulan puasa. Tapi kena ingat sifat yang ketiga ulama bagi tahu, kena jauh pada sifat ni. Yang ni kata kecek hari, orang panggil minta bahasa Syiah. Orang kecek hari, orang ngupak pada bulan puasa, sekiranya ibadat kita besar bukit sekalipun, maka ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal-a'yazubillah. Sebab itulah kita kadang-kadang ni tak kecek hari, tak sedap, tak itu Ustaz. Kita kena kecek hari juga. Kadang duduk kedai kopi pas cawe-cawe. Tak apa kok ni, tapi duduk kedai kopi ni 2, 3, 4 je sedap. Dah pas cawe-cawe. Sebab apa? Sedapnya kecek hari. Oleh kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Maka marilah amo nak suruh amo sendiri pada bulan puasa banyaklah kita ibadat kepada Allah. InsyaAllah kan? Boleh insyaAllah kan? Jadi 3 sifat kena ingat malam. 1, jangan tidur banyak. Sebab kita puasa kadang-kadang kita lemah nak tidur. Rugi besar. Sebab puasa tahun depan ni belum tentu kata kita ni umur panjang nak jumpa dengan Ramadan. Ahli kubur ni gembira. Orang hak mati dah gembira. Dah, betapa kita orang hidup boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana 3 perkara kita kena ingat malam. 1, jangan tidur banyak. Yang kedua, jangan malah pada bulan puasa. Dan yang ketiga, jangan mupak hal. InsyaAllah dah. Ni hak ulama besar kita. Maka yang lepas pada tu ulama bagi tahu kepada kita apa yang kita kena amal pada bulan puasa. Yang kita kena banyakkan pada bulan puasa. 1, ulama bagi tahu banyaklah kita baca Al-Quran, tilawatul Quran. Kena banyak ni. InsyaAllah dah. Sebab bulan puasa ni Allah Ta'ala turun Quran. 17 puasa Allah Ta'ala turun Quran. Kita tengok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur 6 tahun ingat Quran 30 juz. 6 tahun. Siapa? Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ulama bagi tahu boleh biasa dia dapat khatam Quran. Khatam Quran dia. Baca Quran 10 kali habis. 10 kali habis apa? Banyaknya. Kita pun nak baca sekali habis pun susah. Sebab tu nak ayat kata Imam Syafi'i kita boleh biasa 10 kali habis dia baca Quran. Boleh biasa. Bukan boleh puasa ni, boleh biasa. Dan ulama bagi tahu apabila datangnya izaja Ramadan, apabila datangnya Ramadan, Imam Syafi'i baca 10 kali habis. Boleh biasa tu apabila datang Ramadannya, Imam Syafi'i dia baca Quran sampai 90 kali khatam Quran. Allahu Akbar. Bermakna dia baca pagi sekali habis, malam sekali habis. 90 kali habis dia baca Quran. Dah, kita boleh puasa 90 kali habis. 90 ekor je kita habis. Untuk buka puasa seka, untuk sahur seka. Sebab tu tahun ini kita kena buat azan. Sekurang-kurang sekali habis kita. InsyaAllah ya. Sekurang-kurang kita kena habis Quran sekali habis. Cukup dah. Sebab tu kita setahun sebenar Quran ni kena baca tiap-tiap hari. Quran dia akan jadi kawan kita dalam kubur sikit lagi. Tengok Imam Syafi'i duduk dengan amalan ya dia. Boleh biasa 10 kali habis. Berdatang Ramadan dia kena ganda. Sebab apa? Sebab pahala Allah Ta'ala ganda. Hak 10 boleh biasa, siapa bulan Ramadan orang panggil bulan pisik. Dia baca siapa 90 kali. Habis. Sebab tu kita sekurang-kurang kita kena buat azan. Boleh puasa juga. Aku tak tinggal masa aku pergi dengan habis. Bermakna kita nak jaga masa kita sekurang-kurang sekali habis. InsyaAllah dah. Itu yang pertama yang kita kena berbanyakkan pada bulan puasa. Yang kedua, ulama bagi tahu bulan puasa juga banyaklah kita buat amal sedekah. Allah. Sedekahul jariah ni orang panggil satu amalan yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang sedekah banyak ni, orang hati dia suci. Orang sedekah ni sehingga Tuhan kata ia adalah kekasih aku. Sebab tu kita yang bakhil. Sebab tu kita yang kedekut kepada Allah. Sebab harta bukan hak kita, harta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hadis lain Nabi kata orang alim walaupun dia alim, sedekah orang alim ni orang mulia. Tetapi ingat, bakhilu adu Allah walau kana aliman. Walaulah dia alim sekali tapi dia kupi. Maka dia adalah seteru Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan royak dia. Nak royak kata, walaulah dia orang ada ilmu sekali, walau dia pekat tok guru sekali, tapi sifat dia kedekut, maka dia adalah seteru Allah Subhanahu Wa Taala. Wal a'yazubillah. Sebab tu banyaklah kita sedekah pada bulan puasa. Bulan puasa ni Tuhan gano dah. Tuhan gano bulan puasa ni. Kira nyawa masuk nyawa tu baik Tuhan kira tasbih tak. Bulan puasa. Boleh lain tu saya tak kira. Tapi boleh puasa nyawa kita tu baik, nyawa kita masuk adalah tasbih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalaulah kita sedekah, cuma mana pahala yang Allah Taala nak beri kepada kita di akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka sedekah kita perlukan ikhlas kepada Allah. Jangan kita sedekah
Bermakna kita sedekah untuk nak riak. Kadang-kadang kita sedekah kepada orang untuk nak menunjuk kepada orang, tapi Nabi ajar kita mengikhlaslah kepada Allah. Walau sedikit kamu sedekah pada bulan puasa, kamu akan nampak hasil di akhirat sikit lagi, insya-Allah. Tu yang kedua yang ulama bagi tahu kepada kita, mengkena banyak. Jangan duduk tidur banyak. Sifat yang ni malah pada bulan puasa. Ni kadang-kadang kita duk cari tempat semaya yang pendek, tempat tarawih semaya yang pendek. Cari sebab itulah nak ayat setahun sekali ni kita kena beri masa kita kepada agama. Dalam bulan puasa siapa beri masa kepada dunia, bermakna akhirat dia akan kurang dengan automatik. Kalaulah kita kuat di segi akhirat, bermakna kuat amalan kita, maka dunia ni dunia dia akan turun kepada kita. Sebab ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Taala nak uji kita ni jaga amalan. Insya-Allah lah. Itu yang kedua. Maka yang ketiga, ulama bagi tahu kepada kita bulan puasa. Bulan puasa kita kena banyak apa? Banyak semaya malam. Allahu Akbar. Biasa kadang-kadang mama dia ada dak hodok maya malam. Dak, kadang-kadang kita ni rajak lagi kita puasa. Puasa sunat untuk nak pelatih. Orang tak biasa pelatih yang nak puasa tak boleh. Walaupun dia umur banyak, tapi kanak-kanak orang itu nampak, tapi dia ada pelatihan. Orang yang ada pelatihan ni, dia akan puasa boleh. Bermakna dia akan boleh. Tetapi orang yang tidak ada pelatih, masuk umur 40 sekali pun dia nak puasa cukup tak boleh. Sebab itulah Nabi pelatih dengan umur 9 tahun, Nabi ajar semaya. Bukan maya ajar umur 15. Kadang kita nak ajar anak cucu kita umur 15, binasa habis puak kita. Dan sedangkan Nabi kata, aku ajar cucu-cucu semaya, dan kamu kena ajar budak-budak semaya ni 9 tahun 7 tahun kena ajar semaya. Ajar semaya, ajar puasa. Ajar semaya, ajar puasa. Dengan otomatik anak kita akan ada agama dalam kehidupan. Dan hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya 9 tahun 7 tahun sampai 10 tahun tak biasa ajar semaya, tak biasa ajar puasa, maka anak kita kadang-kadang 7-8 lah hak masuk akhir balik dah pun tinggal lagi semaya. Walaiyazubillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tahu ke tak, satu waktu yang kita tinggal semaya, makna kita akan berdiam dalam neraka 80 tahun. Walaiyazubillah. 80 tahun. Satu waktu 80 tahun dalam neraka. Sekali masa Nabi Isra Mi'raj, Nabi tengok batu datang tak tahu daripada mana, golek mari batu besar. Besarnya batu golek mari, atuk tah pala satu orang atas. Orang lelaki. Atuk tah pala, maka pala tu jadi pecah. Patut jadi semula. Pecah semua. Ulama bagi tahu kata, pala tu jadi hancur. Batu golek pergi semula. Patu mari pula batu. Atuk pala sehingga pecah. Maka Nabi tanya, ya Jibril, yang aku nampak itu adalah ibarat apa? Maka Jibril AS, yang itu guru Nabi lah, kawan lagi Nabi, tutup guru Nabi lagi. Kadang-kadang Nabi tak tahu, Nabi tanya. Maka Nabi tanya, ya Jibril, yang aku nampak batu mari tak tahu daripada mana, yang golek besar mari, atuk tak pala orang lelaki tu, itu adalah ibarat apa? Maka Jibril jawab kata, ya Rasulullah, itulah umatmu masa akhir, masa dunia, umatmu ni tak biasa naik sembahyang masjid. Walaiyazubillah. Allahu Akbar. Tak biasa sembahyang. Dan patut kita nak lak ke anak-anak cucu kita. Kita nak lak ke anak-anak cucu kita. Kadang-kadang kita masuk syurga seorang ni tak sempurna. Dalam syurga nak sempurna kena ada tok suami, kena ada isteri, dan kena ada anak-anak. Kalau kita seorang hak semaya tapi anak cucu tak semaya, anak cucu tak puasa, apa kita nak mengadu di akhirat sikit lagi. Ulama bagi tahu di pada masa manusia bersusul-susul manusia. Maka dua perkara ya akan kita dapat dalam bulan puasa, dua perkara sahaja. Gapo? Yang untuk nak selamat kita, satu rahmat daripada Allah, yang kedua syafaat Nabi. Ulama bagi tahu syafaat Nabi. Macam mana Nabi tengok umat dia tak biasa puasa, macam mana Nabi tengok umat dia tak biasa sembahyang, macam mana Nabi nak syafaat di akhirat sikit lagi. Sebab kita yang tidak harap lah, kalau kita tak biasa puasa,
kita tak biasa selawat pada Nabi, bulan puasa kita ingkarkan puasa, maka di akhirat kita binasa di akhirat sekali lagi. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena rasa rugi. Rugi apabila iza jaa Ramadan, apabila puasa datang dah kepada kita sehingga Tuhan kata, aku sanggup apung dosa segala dosa. Banyak sekali dosa kita. Sebab kita ni bukan maksum, kita ni orang bersalah kepada Allah. Nabi-nabi ni orang maksum, tak ada dosa. Tapi sekali Aisyah kata, aku tengok Nabi semaya sehingga bekok kaki-kakinya. Nabi tak ada dosa, tapi Nabi semaya sehingga bekok kaki. Kita bekok juga. Bekok mata tidur banyak kok kita ni. Bekok mata. Beza banyak kita dengan Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat molek, apabila Ramadan mari kepada kita, kita kena banyak istighfar kepada Allah. Sebab banyak dosa kita ni, anak-anak cucu kita, dan kita deraka pada tok suami kita, boleh puasa juga yang Allah Taala akan maaf kepada kita, insya-Allah. Sebab itulah boleh puasa ni kita jangan video ni lepas dengan sia-sia. 10 awal mula-mula Allah Ta'ala kata apa? Rahmat. Orang puasa 10 hari awal rahmat. 10 hari yang kedua apa? Maghfirah, keampunan daripada Allah. Orang yang puasa lah ada ayat ni. Orang yang tak puasa tak masuk dalam golongan ni. Kita nak golongan maghfirah macam mana? Kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut akhir sekali 10 akhir Nabi kata itkum minan nar, yakni jauh kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis hang baca saat ni, Nabi kata qad azdallakum syahrul azim, syahrul mubarakun wa syahrul fih. Nabi kata mulianya bulan ni, besarnya bulan ni, maafnya bulan ni, barakatnya bulan ni, tapi ada juga 3 golongan, ingat molek. 3 berlaku hak ambil malam ni. Hak ulama jauh kita pada bulan puasa 3 perkara juga. Dan ulama suruh kita perbanyakkan pada bulan puasa 3 perkara juga, kena ingat tu. Akhir-akhir amo nak tanya pula. Lepas tu ada datang daripada hadis Nabi, Nabi kata kerana 3 golongan juga yang tidak dapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sedangkan bulan puasa bulan maghfirah, bulan puasa bulan dinanti-nantikan, bulan yang Allah Ta'ala ampun segala dosa kita. Tapi 3 golongan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 golongan ini tidak dapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang ni orang celaka, orang rugi dunia dan rugi di akhirat sekali lagi. Allahu akbar. Dengan malak hak Nabi kata, walaupun bulan puasa bulan maghfirah, boleh hak dinanti-nantikan, boleh hak tu sanggup apung dosa, tapi Tuhan kata 3 golongan yang aku tak dapat, tak sanggup nak apung dosa dia. Satu, orang sentiasa memabuk setiap hari. Wal'iyazubillah. Dok dengan mabuk. Bulan puasa pun mabuk lagi. Wal'iyazubillah. Kita kecek mudah-mudah lah sebelah bulan. Kata. Sebelah bulan dok dengan mabuk. Ambil yak bulan mula-mula, siapa bulan 9 penuh dengan kemabuk. Dok dengan jahat lah kecek mudah-mudah. Tapi ulama minta ya, bulan puasa kena tinggal mabuk. Siapa gitu mu? Baru tu sanggup apa? Tapi 3 golongan ni Tuhan kata orang yang sentiasa bermabuk walau bulan puasa pun, sedangkan bulan puasa bulan maghfirah, orang ni juga orang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, walaupun datangnya Ramadan, hak kita duk tahu kata bulan maghfirah, yang kedua golongan yang kedua hak tu tak sanggup apa, orang sentiasa berkekali dengan zina. Duk dengan zina semua apa. Bermakna bulan lain zina dah, masuk bulan puasa zina juga. Bermakna tak boleh nak makna tu duk dengan berkekali dengan zina. Orang pasal ni jugalah orang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali hak amanah raya. Amanah ayat hak Tuhan raya kata, aku tak sanggup nak maaf, aku tak sanggup nak apung. Ia tak masuk dalam maghfirah daripada aku, yakni golongan yang ketiga, orang yang deraka kepada kedua ibu bapa. Allahu akbar. Sebab Allah ni ada peluang. Orang yang ada mak,
orang ada ibu bapa, bermakna separuh dia boleh duduk dalam syurga. Bermakna 50% dah dia akan jatuh kaki masuk dalam syurga. Dan sebab tu kita dah ada mak lah ni ingat molek. Dosa zina Allah Ta'ala akan azab dia di akhirat nanti. Orang bunuh orang besar tak dosa? Besar. Tapi kadang-kadang ulama bagi tahu, kadang-kadang dosa besar setara bunuh orang, tapi Allah Ta'ala kata aku tak azab dunia, aku azab di akhirat sikit lagi. Minum arak salah satu dosa besar. Allah Ta'ala kata aku tak azab di dunia, tapi aku azab di akhirat. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang derhaka kepada ibu bapa dia, Allah Ta'ala kata aku akan azab dunia dan aku akan azab di akhirat sikit lagi. Allahu Akbar. Bermakna dunia Tuhan azab dah orang derhaka kepada ibu bapa. Sebab itulah golongan yang akhir ni, orang derhaka kepada ibu bapa ni, kita tengok masa sahabat Nabi dulu, yakni Alqamah. Itu apa? Alqamah orang bersama dengan Nabi. Alqamah biasa apa? Semaya belakang Nabi. Tapi akhir sekali sahabat Nabi ni dia royak sahabat. Tapi akhir sekali dekat-dekat Alqamah nak mati, mereka susah nak mengucap. Kih apa? Kih mak kecil hati kepada Alqamah. Allahu Akbar. Kecil hati hasbah Alqamah beli apa? Dia beli satu benda, maka mak dia kena hak dia beli. Maka mak dia tanya, "Awal kecil mudah-mudah lah kita banyak awal. Awal ni benda hak siapa?" Maka Alqamah sahabat Nabi jawab kata, "Ma, ini hak isteri dia." Maka mak kecil hati sekadar tu ya. Dah, maka sahabat Nabi dekat-dekat nak mati susah dah nak mengucap. Kita laring tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni long ni. Hak Alqamah ni dia tak masuk dalam derhaka tapi mak kecil hati. Tapi kita lah ni bekas sekadar jekah mak. Orang bunuh mak pun ada lah ni. Allahu Akbar. Orang bunuh mak pun ada. Satu kali amal pergi ceramah di Satan Pinik, gok budak. Maka satu orang duduk ramai-ramai, amal panggil, "Dek mari sini lepas pada ceramah." Kita tanya dia, "Ki gapo dek masuk dalam ni?" Dia kata, "Ustaz, amal duduk dalam ni 2 tahun dah." Dia kata, "Duduk dalam gok budak 2 tahun dah." Nah, dia menangis ya kita tak tahu ki. Dah, kita tanya dia, pas tanya dia tak royak, dia duk tiup menangis ngisok-ngisok. Dah, orang khabar, orang panggil orang khabar. Kadang-kadang orang hak tak khabar dia buat benda hak tak pelik tu. Dah, tapi orang khabar dia sesat habis-habis sesat. Maka akhir-akhir sekali amal tanya, "Dek masuk dalam nikah ke apa?" Pasal orang muda. Kita tengok orang muda ni, kita pengen kata ubat. Yabalah, dah ketunglah, gapolah semua. Tapi tak. Ia royak dengan sesat, "Ustaz, amal masuk dalam guk 2 tahun dah. Amal dulu amal mabuk. Akhir sekali amal bunuh mak amal." Allahu Akbar. Sedih kita menangis. Bunuh mak. Alqamah kecil hati dengan mak. Dekat-dekat nak mati tu susah nak mengucap. Siapa Alqamah? Sahabat Nabi. Tengok wajah Nabi bersama dengan Nabi. Susah nak mengucap. Kita dengan Nabi 1400 tahun lebih. Siapa nak jamin kita? Sebab tu Tuhan kata, aku tak sanggup tengok orang derhaka kepada ibu dia. Aku tak sanggup tengok orang derhaka kepada ibu bapa dia. Walaulah bulan ni bulan mulia sekali, tapi orang pasal ni juga aku tak apa bersama sekali. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada anak. Kita ada anak, maaflah dosa-dosa kepada anak. Anak dekat dosa banyak dengan kita, kadang-kadang tak khabar. Dalam Quran kata, "Wala taqullu umma uffin." Sekadar tu ya. Jangan kata uff kepada mak. Lah ni kita jekah mak. Tak itu apa? Bukan mak kata adik pergi beli, awal pergi beli star, bukan sekadar jekah mak. Macam mana nak selamat kita dunia di akhirat? Sebab tu bulan yang duk dinanti-nantikan, orang panggil satu bulan yang mulia, kita jangan lepas peluang. InsyaAllah kan? InsyaAllah kan? InsyaAllah kan? Kuat agak sikit. InsyaAllah. Kita jangan lepas peluang. Dah, sebab Tuhan royak sendiri. Tuhan katuk habis pintu-pintu neraka. Dan Tuhan royak kepada malaikat, "Hei malaikat, membukalah pintu syurga pada bulan ni." Syurga semua 78 pintu dibuka habisnya. Sebab itulah kita ni dapat kemuliaan daripada Allah. Dan akhir sekali,
Dah, akhir sekali kemuliaan pada bulan Ramadan, gapo yang mulia dalam bulan Ramadan? Yakni ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa-siapa yang beribadat kepada Allah semalam, seolah-olah kita ibadat kepada Allah lebih baik pada 1000 bulan. Allahu Akbar. Tuhan tak biasa wi kelebihan ni kepada umat-umat lain. Tuhan wi kepada umat kita ya. Sebab tu yang kita ada peluang lagi, yang kita ada tenaga kita lagi, maka jagalah aman-aman kita pada bulan puasa, sedekahlah lebih banyak pada bulan puasa, semayalah lebih banyak pada bulan puasa. Mudah-mudahan kita dapat maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amo nampak sekadar tu dulu nampak bapa duk klik-klik bila nak video dah, nampak dia duk klik-klik ustaz nampak sedap sangat tu, dia kata dah tak sejah kata bila nak video ni, hamo nak video jadi hamo pakai serah mai kepada baba apa dia nak berbicara kelebihan-kelebihan pada bulan puasa, insya-Allah falitafadhal insya-Allah. Waduh, pas sedap. Lagu mana? Puan-puan semua ngatur lagi. Ya waduh naik tah bukit, lepas tu waduh situ jatuh boleh situ. Okay, waduh slow sikit deh. Alhamdulillah kepada kaum bapa yang ada di lip belakang, kaum ibu duduk di hadapan malam ni. Gitulah nak royak kata Ramadannya, perani Ramadan. InsyaAllah bapa akan ni bakal sambung lagi di dalam Ramadan. Apakah Ramadan? Kita kata Ramadan tu gapo? Ulama bagi Ramadan tu dua makna. Yang pertama di segi luruh ataupun dengan kata bahasa Arab sebut kata Ramadan dengan mana mutlaku imsak, dengan mana semata-mata kita teherkan satu-satu benda. Misal tak kecek, kena demo tak kecek, kita boleh kata tu dia puasa. Ni mana tu email hari ni tak kecek dengan kawan tegur ya tak kecek. Maka itulah nak rakyat kata makna di segi lughawi apabila sebut kata puasa dengan mana mutlaku imsak, dengan mana semata-mata menahankan daripada kecek, itu orang panggil puasa. Bagaimana kata di dalam Al-Quran, bagaimana kata Allah Ta'ala di dalam Quran, inni nazartu lirrahmani sauma, ini sesungguhnya aku ni, kata bagi Maryam ni di dalam sejarah baba royak cara panjang lebar, dia anak bagi Imran. Ibu dia nama Hannat ni umur 80 tak boleh anak dia ni. Ayah dia nama Imran tu doa dengan Allah dan bernazar, sekiranya saya ni boleh anak jatuh, saya nak hadiahkan anak jatuh saya ni kepada Masjidul Aqsa. Date-date boleh perempuan hak jangan, dia pun ambillah anak dia beri kepada orang-orang hak jaga Masjidil Aqsa, termasuknya iaitu bapa saudara Maryam nama Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Masa dia duduk ibadat kepada Allah Ta'ala satu ketika, Nabi Allah Zakaria ni terlupa nak pergi makan ni. Dia dibelah di atas mihrab. Masjid kita ni tak ada mihrab ni. Masjid ada mihrab ni ya ada so lagi. Orang panggil lapis lip belakang. Kalau masjid Arab banyak ke dia mihrab. Di situ tempat orang tina ibadat. Maryam alaihi salam ni ketika Nabi Allah Zakaria tak buat naik makan ni, dia tak ada gapo kali. Sebab gapo? Iaitu masa Nabi Allah Zakaria tak buat naik makan ni, Allah Ta'ala perintah kepada malaikat wari makan ni. Batulah hari ni kaum ibu ni, kita ni hak depan baba ni supaya dengan Maryam dah. Bukan orang kata jangan. Di segi amal ibadat kita tahu ni. Jadi apabila kita buat benda-benda yang Allah Ta'ala kasih, nasbah makan ni, tuan-puan yang dirahmati Allah, tak ada kena fikir banyak. Sampai masuk makan ni dihadapi supaya dengan Maryam. Nabi Allah Zakaria
Setelah dia ingat waktu malam tu, sudah dah anak saudara dia tak ada gapo, bawa dia naik tengok di atas merah penuh dengan makan ni. Lalulah dia tanya, "Ya Maryam, makan ni daripada mana?" Maryam jawab sebagaimana akidah kita pada malam ni. Maryam jawab kata, "Min indillah, makan ni daripada Allah." Sebab itulah hari ni kaum ibu kena masuk di dalam keyakinan kata rezeki daripada Allah, makanan daripada Allah, bukan mari daripada tu. Cuma kita tengok kata mari pada orang, sebenarnya mari daripada Allah pada hakikat. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu di segi mana al-lughawi dan dengan mana mutlaqul imsak. Bagaimana kata Maryam tadi, "Ini nazartul lirrahmani sauma." Sesungguhnya aku bernazar, dan nazartul lirrahman, bagi Tuhan yang bernama Rahman, dan sauma. Sauma ulama kata somtan. Somtan ni dengan mana dia? Bukan somtan. Somtan tu hak kita duk makan, hak tu. Somtan hak tu. Oh ni som dengan sod. Somtan. Dengan mana dia? Tu dia. Itulah mana puasa. Kemudian kita pergi pula puasa pula di dalam istilah syarak. Dengan mana at-ta'abbudu lillahi ta'ala bin imsak biniyatin anil akli wasyurbi wasairil muftirat min tulu'in fajri sani ila ghurubi syam min syakhsin maksus bi syurutin maksusah. Itulah nak royak kata tarikh puasa. Kalau kita masuk di dalam tarikh ni, mana kita berpuasa. Dengan mana at-ta'abbudu lillah, dengan mana ibadat bagi Allah biniyatin, dengan niat. Kita kena niat. Niat bila niat? Niat bila ni? Niat. Pergi kepada niat di dalam mazhab kita. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, niat puasa tu nak malam. Tiap-tiap malam. Ada orang sini nak malam. Dengan mana malam ni kena niat, malam esok pun kena niat. Hingga siapa 30 hari 30 kali niat waktu malam. Ambil daripada mana? Ambil daripada fajar sodik. Ambil daripada subuh. Tak kena ya adik. Silap ngatuk. Mula ubay mula. Apa kau niat? Dengan mana? Niat daripada matahari jatuh maghrib hingga siapa subuh. Tu masa niat. Luar lepas pada kita buka puasa, siapa akan kita makan sahur pula situlah masanya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, daripada apa tadi? Silap. Kalau gitu imsak tadi minal akli, daripada makan, kena tehir daripada makan, itu puasa. Minal akli wasyurbi, dan minum, wasairil muftirat, dan semua benda-benda hak membatalkan puasa kena tehir belaka. Daripada fajar sodik hingga sampai lenyap matahari dengan niat. Itulah bapa nak royak kata puasa di dalam istilah syarak. Tadi kita dengar ustaz kita duk kecek berkenaan dengan gapo ramai-ramai boyak ke apa? Berkenaan dengan kelebihan daripada bulan puasa. Kelebihan daripada bulan puasa. Kita pergi kepada kelebihan di bulan puasa. Sebab kalau kita tahu kelebihan ni, kita berasa nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Puasa, kelebihan dia banyak tu. Apabila kita tahu kelebihan, seolah-olah ni lah orang panggil minyak. Kereta nak pergi, kena ada minyak. Apabila minyak tak ada, kereta tak pergi pada adab. Begitu juga kita nak wis semua malam ni, orang kapur meksen ni wasa kata, kita kena puasa ni lagu mana ni. Belum pada tu kita nak royak barista. Cerita orang-orang dulu. Hilang ngatuk sikit. Orang dulu ni, dia tak biasa puasa. Ambil daripada ada anak pun tak puasa, cucu boleh cucu pun tak puasa, boleh cicit pun tak puasa. Satu ketika dia nak puasa. Sebab boleh nak puasa, Tok Ime tu latih ke baru. Tok Ime dulu mati dah, naik Tok Ime baru. Tok Nebel
Tok Ime bangun kecek, Tok Nebe bangun kecek. Di antara Tok Ime kecek kata, kalau dia tak puasa, aku malah nikah anak dia tu. Allah dia. Oh, dia susah lah. Anak dia tak ada Tok Ime asyik nikah. Ya, ni dia. Patut Nebe pula bangun. Kalau dia tak puasa tahun ni, dia malah buat surat beranak. Jadi, Tok Ime royak kata, dia tak puasa, dia tak asyik nikah. Tok Nebe pula bangun kata, dia tak asyik apa, tak asyik puasa tahun ni, dia tak sewa surat beranak. Susah benar dia. Batu dia nak buat ke mana? Dia klik royak komen. Mama, kita ni kena puasa dah. Ni, kalau tak puasa, tu email tak nikah anak kita. Susah ke? Ni, batu Nabi pula kata tak sewa surat beranak. Susah. Lalulah dia puasa. Ni orang tak biasa puasa mau. Tak biasa puasa dia. Puasa malam mula, puasa hari mula-mula pukul 10 ni letih dah. Letih dah. Pukul 11 pala dia panas dah, seolah-olah orang demam 2-3 hari dah. Dia nak buat ke mana? Ambil kain lepas ni, celuk kain, baluk di gapo di pala dia dah. Habis rai berkali. Batu orang kampung Mesir kena puasa dah insya-Allah. Patu pukul 12 dia pergi ambil dia pintu buka pintu nate. Aku dah agak pahal dah pintu nate. Natang. Pintu nate tok pala dia gini. Torok dah. Kalau kita kata dekat-dekat nama apa gitulah. Habis rai. Patu lelak Zuhur tak main dah. Bo sampai asar ni anak cucu dia duk main bola. Gedung-gedung. Dia mau kata geduk dah weh. Boleh buka saji tu. Ya dah. Ni, buka puasa dengan lepas daripada asar. Sebab itulah hari ni orang kampung Mesir semua malam ni kita kena kuatkan amal ibadat puasa. Nabi SAW bagi masalah puasa 3. Yang pertama puasa awam. Puasa orang awam ni 2 perkara ya. Yang pertama dia tak makan, dia tak minum gitu ya. Tapi mulut dia masih duk mengumpat sebagaimana Ustaz Nur royak. Orang panggil puasa awam tu besen tu. Lagu mana puasa awam? Dia tak makan, tak minum, tapi mulut dia Allah gapo dia tak kata. Malam ni dia kata dah ni ustaz dengan babo pakai cuk dulu. Dia kata dah ni rasalah. Ni, kata tak? Tak lagi. Sagi wasa warning ni. Baik. Kita pergi lagi dalam tajuk kita insya-Allah ada tanya deh ustaz deh. Di antara masa pun dekat-dekat tengah malam dah babo pun nak klik dah. Nak arena nak cepat sikit lagi. Kita tengok kelebihan masalah puasa di antaranya di antara kelebihan puasa ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa ni Nabi kata gapo? Junnah. Gapo junnah? Junnah ni mana perisai. Ustaz tahu ya dah tadi. Perisai. Perisai ni gapo? Orang sini faham tak mana perisai? Ni. Orang duk perai zaman dulu ni gapo ni? Ya buh di tangan dia ni. Supaya dengan badai. Perai, bo orang nak teh dia buat gini. Orang panggil apa tu? Penepih bahasa kita. Lagu mana ni kelebihan daripada puasa? Puasa ni junnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa tadi junnah, yakni perisai daripada api neraka. Apabila tuan-tuan puasa, maka tuan semua dapat penepih daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kelebihan puasa masuk dalam cerita yang kedua. Ini cerita hadang ni cerita Nabi royak. Nabi royak kata orang puasa di hari akhirat apabila dia sapa di padang mahsyar, apabila dia sapa di atas sirat, Allah Taala video ni tumbuh sayap. Allahu akbar. Tuwi sayap. Ni pengurusi, ni ada sayap. Kanan kiri ada sayap. Lepas daripada tu orang lain semua duduk di atas sirat. Lalu di atas sirat katih mula-mula 500 tahun perjalanan, sama rata pula 500 perjalanan, turun pula 500 perjalanan. Itu titi di atas sirat. Tapi orang yang puasa ni Allah Ta'ala bagi dia ni sayap supaya dengan sayap burung boleh terbang. Allah. Pas kita tak puasa gerang lah ke mana? Puasa gerang tak orang babo royak. Kebiasa babo royak gapo royak. Hama si pahek. Ni boleh waktu. Boleh terbang. Apabila terbang, ya terbang ni ya tak nampak dah. Ya sirat ni tak nampak dah terbang. Di gapo di Hitanul Jannah, iaitu pagar daripada syurga. Duk di atas pagar syurga, nak masuk dah lagi sebab ada khazin syurga.
orang jaga syurga. Lalulah orang jaga syurga kata, "Hei, kalau kita tak ada Allah kok, mung ni biar ni." Dia kata, "Ana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Saya ni adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya umat Nabi. Kemudian orang yang duk jaga syurga kata, "Lima wajadtum min hazid darajat." Dengan apakah kamu ni boleh ini darajat yang tinggi? Orang lain kena lalu di atas sirat, tapi mu ni terbaik mari masuk syurga selalu. Darajat yang kamu dapat ni kok mana ni darajat boleh hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalulah dia royak kata, mu tahu tak? Aku ni di dalam dunia, aku buat amal ibadat kepada Allah. Manusia tak tahu kali aku buat amal ibadat pada Allah. Hari ni Allah Ta'ala akan masukkan aku ke dalam syurga, hal kadang manusia pun tak tahu juga. Sebab ibadat puasa, pia ratik tahu kata puasa. Sebab kalau ibadat semaya akad takbir Allah, terima semaya. Tapi puasa tahu tak kata pia puasa? Tak tahu. Kadang-kadang budak-budak je buat klik demo lembek. Orang tu kata, "Dik puasa dik?" "Puasa mah." Lepas tu saat ni dia makan nasi lepo ngasai dia di peretah dah. Klik mari wak torok. Tu. Jadi nak royak kata ibadat puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadat puasa ni Nabi kata junnah, iaitu kena kepada penepis daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kelebihan daripada puasa, sababun min asbabit taqwa, iaitu satu sebab daripada sebab takwa kepada Allah Ta'ala. Pio yang puasa, dia akan dapat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kata Allah Ta'ala, bagaimana dalam ayat ustaz kita baca tadi, "Ya ayyuhallazina amanu," he orang-orang yang beriman, "Kutiba alaikumusiyam," difardukan di atas kamu puasa, "Kama kutiba alal ladzina min qablikum," sebagaimana difardukan di atas umat-umat sebelum daripada kamu, "La'allakum tattaqun," pasti kamu dapat takwa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Baba Nawayak kata kalau kita puasa, kita dapat sifat takwa kepada Allah. Kalau kita puasa, kita akan mendapat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa, orang yang berapa di atas dunia dia puasa, satu lagi dia baca Quran, di akhirat pahala puasa dia, pahala dia yang dia baca iaitu pahala baca Quran, dapat mensyafaatkan dia pada hari akhirat. Itulah sikit sebanyak berkenaan dengan kelebihan dan berkenaan dengan kelebihan bulan Ramadan. Ustaz royak dah, baba royak lagi sebagai tambahan. Gi poin yang ketiga pula. Poin yang tiga kita pergi pada rukun puasa. Tulis-tulis hak baba royak cepat-cepat. Rukun puasa ni ada berapa? Rukun Islam ada apa? Rukun Islam. Bawa yang lain rukun aja. Kita cuba kita tong. Rukun Islam ada apa? Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada apa? Ada ni, betul. Rukun wudu ada apa? Ya tak boleh boya senyap boya. Rukun wudu dah apa? Terimeh pun senyap terimeh. Kau terimeh gimana? Apa tak apa ni terimeh? Anak mamu terimeh. Rukun wudu dah apa? Rukun wudu ada ni. Rukun nikah. Rukun nikah ustaz ingat lagi. Ustaz ada tak ingat rukun nikah dah apa ustaz? Kena ya. Berkalian nikah dah ni. Ni dia ni. Rukun nikah ada 5. Ni hak baba nak royak malam ni, rukun puasa ada 2. Kena ingat. Rukun puasa ada 2. Apabila kita buat 2 perkara ni, maka kita bersepakai dengan puasa rukun. Rukun semaya ada 13. Bagi siapa yang tidak ada salah satu daripada 13 perkara tadi, maka semaya tadi tak sah. Begitu juga puasa. Kalau kita tak cukup rukun puasa, maka tidak. Turut-turut baba kau saja aku puasa besok hari daripada menunaikan fardu Ramadan ini tahun kerana Allah Ta'ala sekaliannya. Kita niat pesen ni, inilah orang panggil seakmal, seafdal, segapa ni, sesempurnanya niat. Niat pesen ni. Nawa itu
sauma ghadin an ada'i fardi Ramadan hadhihi sanati kullihi lillahi ta'ala. Malam yang kedua kita niat puasa hak gapo? Hak pandok. Nawaitu nawaitu sauma syahr Ramadan. Saja aku puasa bulan Ramadan. Malam yang kedua, malam yang ketiga tak apalah niat hak pandok-pandok. So, dan yang kedua, di antara rukun yang kedua di dalam puasanya, iaitu kena kepada imsak anil muftirat, iaitu menahan. Imsak dengan mana menahan anil muftirat, iaitu daripada benda-benda yang membatalkan puasa. Di antara hak masyhur, makan. Ulama kata di dalam kitab Matla'ul Badrain karyanya bagi Syekh Daud Al-Fatani, dia kata walaupun kita makan sebiji lengur, kena tak lengur? Tepung lengur hak bulat-bulat kita berlengur ala-halu tu. Lengur duduk di mulut, kita telan sebiji lengur yang kecil tadi. Sebuah hukumnya batal puasa. Orang-orang dulu, tuan-puan yang dirahmati Allah, orang-orang dulu ni dia katanya kalau kita menyelai di dalam gelang, minum air hak patak gelang, tak batal puasa, dia kata. Bapa noyak betul, tak batal puasa, tapi mung tu batal. Baik tuan-tuan yang dimuliai oleh Allah Taala, orang hak wahi makan pini, for kita makan pini. Oh, hak tu bapa tak sedap tengok. Mulut merah semua. Batu ya kuih. Mana kuih? Kuih. Supaya kata itik ya kuih tu. Tu pini, makan pini. Mula bapa ye mempertuakan orang makan pini tak bersugi. Makan pini, kalau kita tak makan pini rung lama. Tapi orang makan pini, kelebihan makan pini, satu, mulut dia tak kena boleh cium. Yang kedua, orang makan pini tak sakit perut. Payah sakit perut. Pini dengan sirih. Batu kalau pia makan pini, bapa nak kata, cai. Betul dah. Ini budaya orang-orang Melayu kita. Makan pini. Bapa ni tak makan pini, bapa. Dia ada tak sini nak makan pini boleh spiuk, boleh klik? Ada? Tak ada senyap. Tak ada. Pun pini betul-betul demo dah. Wah pini tak ada. Kena? Pini mahal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mula bapa ia katanya, makan pini ni, masa kita puasa, kita kena bersugi. Belum pada tu, sugi-sugi. Sekiranya kalau kita tak bersugi, kita telan air liu tu. Maka air liu tu orang panggil bercampur dengan makan ni. Kita telan, batal puasa. Masa bapa tu, alu-alu masa kelas ni, orang tua kata, dia puasa kena ludah air liu. Kita ludah air liu sampai kering dari lekuk. Kita tak tahu masa tu. Ludah juga air liu. Benarnya tak boleh ludah air liu. Ludah air liu banyak kering ya. Ludah sungguh. Masalah ludah air liu so ya bapa nak royak. Masalah ada di air liu tu orang panggil jenis makan ni. Hak tu tak boleh lah nak telan. Tapi kalau air liu kita hak sudah kita sugi dah, telan tak ada apa. Jangan kita buh dalam gelas, kita telan pula. Orang panggil air liu impisol. Hak tu tak boleh. Kalau duk kok celah gigi telan, tak apa, tak batal. Hak batalnya iaitu air liu yang bercampur dengan air pini. Dan dia